10 di IB 20F1036. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan maksud Ar-Rahnu dan juga perbezaan antara sistem pajak gadai Ar-Rahnu dengan sistem pajak gadai konvensional dalam tajuk umum sistem pajak gadai Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan Ar-Rahnu? Ar-Rahnu bermaksud satu skim pinjaman. Maafkan saya. Ar-Rahnu bermaksud satu sistem gadaian berlandaskan prinsip muamalat Islam, iaitu satu skim pinjaman jangka pendek yang berlandaskan syariah, selalunya dalam bulan-bulan emas dan juga untuk pinjaman jangka pendek. Perkataan Ar-Rahnu berasal daripada lafaz bahasa Arab rahan bermaksud gadai. Definisi Ar-Rahnu mempunyai definisi, iaitu pemberian satu barang yang berharga untuk dijadikan sebagai sandaran yang terikat dengan hutang yang berjagal. Ini bermaksud apabila seseorang ingin membuat pinjaman dengan agensi Ar-Rahnu, peminjam boleh menjagalkan satu barang yang bernilai untuk jaminan pinjaman tersebut. Apakah perbezaan antara Ar-Rahnu dengan konvensional? Sistem pajak gadai Ar-Rahnu mempunyai perbezaan yang ketara dengan sistem pajak gadai konvensional. Perbezaan yang pertama iaitu tiada kadar faedah. Ar-Rahnu tidak mengenakan kadar faedah kepada peminjamnya, berbeza berbanding dengan konvensional yang mengenakan kadar interest yang selalunya tinggi. Yang kedua, nilai barang gadaian tidak merosot dan terpelihara. Sebagai agensi Ar-Rahnu mempunyai amanah untuk menyimpan barang pemberi gadaian dengan sebaik mungkin. Ini adalah amat berbeza dengan konvensional, di mana barang yang disimpan berkemungkinan tidak disimpan dengan baik dan cenderung untuk diseleweng jikalau barang tersebut bernilai sangat tinggi di pasaran. Yang ketiga, seandainya seseorang peminjam daripada agensi, seandainya seseorang tidak mampu melunaskan hutangnya dengan agensi Ar-Rahnu tersebut, pihak Ar-Rahnu berhak untuk menjualnya, dan seandainya ada mempunyai wang lebihan jualan, maka pihak Ar-Rahnu mesti menyerahkannya kembali kepada pemilik asal barang gadaian tersebut. Di dalam sistem konvensional, jikalau perkara yang serupa berlaku, kebiasaannya wang lebihan jualan tidak akan dikembalikan dan akan menjadi milik agensi konvensional tersebut. Perbezaan yang keempat ialah Ar-Rahnu adalah berlandaskan syariah, maka tiada unsur penipuan dalam penentuan nilai barang gadaian. Ini adalah berbeza dengan dalam sistem konvensional, kerana agensi konvensional kebiasaannya mempunyai sikap untuk menipu pemberi gadaian berkenaan nilai sesuatu barang gadaian tersebut. Yang kelima, barang gadaian akan dinilai dengan kadar yang sepatutnya. Konvensional kebiasaannya tidak mempunyai kaedah tertentu untuk menilai senilai sesuatu barang gadaian, sehingga pemilik asal barang berkemungkinan mendapat nilai yang rendah ataupun terlalu tinggi daripada nilai sebenar barang tersebut. Perbezaan yang terakhir ialah seseorang peminjam akan diberi tempoh bayaran balik yang munasabah. Berbeza dengan di konvensional, di mana tempoh bayaran balik kebiasaannya masih lagi munasabah, akan tetapi dalam kebanyakan kes tertentu, semakin lama mereka tidak membayar, semakin tinggi kadar bunga yang perlu dibayar, dan tempoh bayaran balik juga menjadi semakin tidak munasabah. Itu membuka peluang bagi agensi konvensional untuk memeras wang tambahan daripada pemberi gadaian.
terlibat dalam urusan pajak gadai ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zarkashi bin Muhammad Zamri. Nombor metrik 10.JIB20F1005. Jadi sekarang saya akan bicarakan tajuk hukum pajak gadai. Hukum pajak gadai ialah harus, sama dengan hukum jual beli. Hukum jual beli juga harus. Ini berasaskan dengan 3 dalil, 3 sumber. Sumber yang pertama daripada ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 283, yang bermaksud, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhan, iaitu Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, kerana barang siapa menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya kotor berdosa, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. So, kefahaman daripada ayat ni, contohlah saya dalam satu perjalanan, lepas tu saya nak beli satu benda ni, saya nak beli satu barang ni, tapi saya tak ada wang tunai, saya tak ada duit langsung. So saya kena gadaikan satu barang berharga. Contohnya sekarang ni berharga IC lah, IC. Saya gadaikan IC, saya bagi yang dekat penjual tu, sebab saya percaya kat dia. So bila saya dapat duit, saya bayar balik. Saya bayar balik apa yang saya beli tu dengan harga yang sama. Jadi lepas tu penjual tu dia kena jalankan amanah ni lah, dia kena bagi balik IC yang saya bagi kat dia tu dekat saya, dia kena pulangkan balik. So sumber yang kedua ialah daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, bahawasanya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan, iaitu menggadaikan kepadanya baju besi Rasulullah SAW. Hadis lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya gandum untuk keperluan keluarganya, iaitu untuk keperluan keluarga Rasulullah. Jadi kita faham kat sini bahawa perbuatan Rasulullah, dengan perbuatan Rasulullah pun kita dah tahu harus. Rasulullah pun buat pajak gadai ni. Rasulullah gadaikan baju besi Rasulullah, baju besi baginda, untuk dapatkan gandum ni. Sumber yang ketiga ialah daripada ijma' ulama. Daripada ijma' ulama sepakat bahawa pajak gadai ni harus, kerana daripada fi'il Nabi Muhammad SAW, iaitu daripada perbuatan Nabi Muhammad, perbuatan daripada Rasulullah. Kerana apa? Nabi sendiri melakukan akad gadai ketika beliau menetap di Madinah. Adapun Imam Mujahid Al-Adhaq yang berpendapat bahawa gadai hanya terjadi ketika safar saja, telah terbantah dengan perbuatan Nabi. Ini pendapat daripada Imam Mujahid bahawa sebelum ni ada ulama yang mengatakan bahawa pajak gadai itu hanya dia terima time perjalanan je, time perjalanan.
perjalanan daripada satu tempat ke satu tempat, tapi disebabkan fi'il Nabi ni disebabkan perbuatan Nabi ni, so ulama pendapat bahawa pajak gadai ni pun boleh juga berlaku dengan kepada orang yang tetap, kepada orang yang bermukim lah. So seterusnya kita akan teruskan kepada rukun gadaian, rukun ar-ruhnu. Rukun ar-ruhnu ada 5. Yang pertama ialah penggadai. Penggadai ni contoh macam kita lah, kita kena ada penggadai. Kita nak gadaikan satu benda tu, kita kena ada penggadai. Dan rukun ar-ruhnu tu yang pertama kena ada penggadai. Yang kedua kena ada barang gadaian. Barang apa? Kalau tak ada barang gadai, tak boleh lah. Kalau nak tak boleh, takkan jadi pajak gadai. Dia kena ada barang gadai. Contoh emas, barang-barang yang boleh digadai. Yang ketiga kena ada pemegang gadai. Pemegang gadai ni orang yang kita percaya, dia boleh pegang barang kita untuk kita gadaikan satu barang tu. Yang keempat kena ada ijab dan kabul. Ijab dan kabul kat sini dia dari segi lafaz. Ijab dan kabul dalam pajak gadai ar-ruhnu lah, bukan dalam bukan ijab kabul untuk nikah ke apa kan. Yang terakhirnya tanggungan gadaian. Cakap tentang kelebihan ar-ruhnu. Kelebihan ar-ruhnu ada banyak. Yang saya akan bagi ni di antaranya lah. Antaranya dia tak ada cas, tiada cas faedah. Kiranya macam riba, tak ada riba. Riba tu haram kan. So dalam ar-ruhnu tak ada riba. Sebenarnya wang lebihan dia pulangkan. Wang lebih dipulangkan. Nilai gadaian tidak merosot. Barang kemas yang disimpan selamat. Cas perkhidmatan yang rendah. Memberi nilai gadaian yang sepatutnya. Tempoh bayaran balik yang muhasabah. Yang muhasabah. Tak ada lah kalau macam kita gadai hari ni tapi dia nak kita bayar esok. Tak ada lah. Dia bagilah yang sepatutnya untuk bayar balik tu. Dan sekali tiada unsur penipuan dalam timbangan. Seterusnya, nama saya Muhammad Nafiq bin Rahman. Nombor metrik saya 1010 DIB 20F1037. So, poin seterusnya adalah sejarah perkembangan ar-ruhnu di Malaysia. Sejarah ringkas perkembangan ar-ruhnu di Malaysia adalah dia berlaku dan dijalankan sejak zaman Rasulullah SAW. Menurut sejarah ramalan pajak gadai wujud sejak zaman Babylon, Athens dan Rom. Menurut C.S. Wheeler pula, pada tahun 1979, sejarah pajak gadai di China mula dikesan semasa dinasti Qing Selatan pada tahun 479 dan 522 Masihi. Penjambahan bilangan kedai pajak gadai ni setiap tahun dia akan bertambah. Pajak gadai ni juga dia akan memberi keuntungan lah. So, itu secara ringkas lah. Kalau di Malaysia pula, menurut Islam, sistem yang sempurna dan vertikal bermula dengan perubahan muasasah kerajaan Islam di Terengganu pada tahun 1992 atau dikenali sebagai Maidam. Dia ditubuhkan di bawah pejabat agama Islam dan adat Melayu Terengganu. Kedai ar-ruhnu dibangunkan oleh Kemudahan Kelantan Berhad. Lepas tu, ar-ruhnu ini sebenarnya dilahirkan sehubungan dengan Akta 81, Akta Pemegang Pajak 1972 di bawah Seksyen 46, merupakan rentetan daripada pelaksanaan syariah dan sistem perbankan pada awal 1983. Dilaksanakan buat pertama kalinya oleh Majlis Agama Islam Terengganu pada 23 Januari 1993 dengan dikenali sebagai Maida, macam yang saya cakap tadi lah. So terdapat dua hadis yang berkaitan dengan sistem ini. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahawasanya Nabi SAW mengadakan ar-ruhnu niron, iaitu baju besi, kepada seorang Yahudi yang bernama Abu Syahmi atas
pinjamannya sebanyak 30 syah kandung untuk keluarganya. Dalam hadis yang kedua pula, iaitu dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga yang dihutang. Sebagai tanggungan atas hutangnya itu, Nabi SAW menyerahkan baju besinya. Di atas kesedah itu, sistem penjagaan Islam Ar-Rahnu itu bukan atas dasar fardu kifayah dan bukan atas dasar keuntungan semata-mata oleh pelaksanaannya. Maksudnya, sistem penjagaan ini dia bukan untuk keuntungan saja dan dia merupakan fardu kifayah. Tak semua orang wajib buka sebab dia fardu kifayah. Maksudnya, setiap orang tu, kalau dia rasa dia nak buka sistem penjagaan ini, kita pulang benda. Tapi dia bukanlah satunya sistem yang memfokuskan kepada keuntungan. Dia lebih kepada kebajikan. Contohnya macam dia sistem penjagaan ini boleh tolong orang yang berpendapatan rendah. Okay. Memandangkan skim ini berdaya maju dan memenuhi kehendak dan hukum syariah, beberapa badan pergerakan korporasi dan kerajaan negeri telah mula menceburkan diri. Seperti kerajaan Perlis sebagai contoh, dia telah menubuhkan pajak gadai Islam pada Januari 1997. Antara badan pergerakan korporasi yang terawal dalam pelaksanaan skim ini ialah Koperasi Pengguna Paham Berhad, iaitu Koperasi Gabungan Kecil Perak Berhad dan Koperasi Pegawai Kerajaan Negeri Kedah dan badan-badan berkanun Terengganu. Ini salah satunya kita cakap badan yang terawal lah di Malaysia. So yang seterusnya adalah institusi Ar-Rahnu yang berada di Malaysia. Sebelum tu, pada peringkat institusi Malaysia berkaitan Ar-Rahnu, Malaysia juga bukanlah satu perkara yang baru dalam dunia akademik. Dia ni bukannya semata-mata untuk pelajaran. Dia just tujuan Ar-Rahnu dilakukan oleh pelajar-pelajar di institusi untuk dapatkan ijazah pertama, sarjana dan doktor falsafah. Dalam konteks Ar-Rahnu juga, ianya amat berguna bagi masyarakat Islam yang terkeluar daripada pasaran kewangan formal. Maksudnya macam saya cakap tadi lah, dia dapat membantu dan serta kewangan kita lah. So dalam institusi, yang pertama nama institusi itu ialah Maidah pada tahun 1994 di Universiti Malaya, Terengganu. Dia memfokuskan kepada iaitu memastikan keselarasannya dengan konsep gadai Islam yang sebenar. Maksudnya dalam satu bidang tu dia memastikan keselarasannya. Maksudnya dia memfokuskan untuk selaras, nak bagi semua sama. Iaitu pada tahun 1995 di Universiti Islam. Sama lah sebab dia tahun yang lebih kurang kan. So pada tahun yang kedua, pada tahun 2001 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dia iaitu fungsi dia sebagai kaedah dan strategi untuk pengurusan. Dia membuat satu strategi untuk membangunkan ataupun mengembangkan lagi. Dan dia mempelajari keistimewaan Ar-Rahnu. Yang ketiga pada tahun 2002 di Universiti Malaya. Pada tahun tu juga golongan bukan Islam tertarik. Golongan bukan Islam ni mereka dah tertarik dengan sistem ni sebab mereka rasa selamat dan terjamin. So mereka rasa macam nak cemburai dalam bidang sistem pajak gadai ni. So nama institusi yang ada di Malaysia ni iaitu Maidam, Agro Bank, Pos Malaysia, KPKT, YPEIM. So banyak lagi lah macam Agro Bank, Bank Islam, Bank Rakyat. Itu yang institusi di Malaysia yang ada lah. So kesimpulannya, pajak gadai Islam Ar-Rahnu ini dapat memberi pilihan kepada masyarakat Islam amnya dan anggota-anggota koperasi, khususnya dalam mengatasi masalah kewangan. Dengan ini, mereka yang memerlukan pinjaman segera tidak lagi terbelenggu dengan sistem pajak gadai sedia ada konvensional yang lebih bersifat menekan dan menindas. Sedia itu, kemudahan ini selaras dengan dasar prinsip perjalanan sistem korporasi, tolong-menolong dan bantu-bantu antara satu sama lain. Maksudnya sistem ni juga dia bukanlah
sebagai kesimpulannya, sistem ni dia bukan satu sistem yang menindas. Dia tak menindas orang yang lemah dan tak mengangkat orang yang tinggi. Maksudnya orang yang kaya dan orang yang miskin dia akan boleh merapatkan jurang tu. So tak ada berlaku penindasan. So semua sama-sama boleh menggunakan sistem ni dan boleh membantu golongan yang miskin untuk meningkatkan kewangan mereka. So mereka boleh mencukuri bidang ni. Itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amri Izham bin Kamarul Nizam. Nombor metrik saya 10 DIB 20F 1009. Hari ini saya nak bentangkan slide konsep Ar-Rahnu. Okey, konsep Ar-Rahnu ni adalah cara mereka guna ataupun panduan mereka ataupun asas yang mereka gunakan untuk mengendalikan diorang punya institusi Ar-Rahnu itu sendiri. Jadi konsep Ar-Rahnu ini terbagi oleh 3, iaitu Qadrul Hasan, Wadi'ah Al-Amanah dan yang ketiga Al-Ujrah. Kita pergi satu persatu. Okey. Yang pertama, Qadrul Hasan. Qadrul Hasan ni kalau kita translatekan dalam bahasa Melayu iaitu yang Qadrul Hasan ni adalah baiklah orang kata. Qadrul Hasan ni adalah baik ataupun gadaian yang baik. Yang mana hubungan di antara pemajak dan pembiaya, yang mana mesti hubungan yang baiklah di antara kedua-dua pihak dan urusan yang tulus dan jujur, iaitu tiada sebarang penipuan, tiada sebarang jasa yang tersembunyi di antara penggadai dan juga pemajak tersebut. Supaya tiada unsur-unsur penipuan lah selepas tu. Yang ketiga, tidak mengenakan cas yang tersembunyi dan tidak masuk akal untuk kepentingan diri. Yang mana kalau kita dapat lihat dari segi pajak gadai konvensional, yang mana mereka mengenakan cas-cas yang tinggi dan kadang-kadang penggadai itu tak tahu pun ada cas-cas itu. Sebab dalam agreement dia tulis beberapa peratus saja. Tapi bila diorang dah gadaikan barang gadaian tersebut, tiba-tiba cas itu dinaikkan dalam sebab-sebab yang tidak masuk akal dan tidak munasabah. Dan itu hanya demi kepentingan mereka dan untuk mendapatkan keuntungan sahaja. Okay. Dan ini bukan digunakan dalam konsep Qadrul Hasan ni lah. Dia memang tak boleh sama sekali dan diharamkan, sebab itu akan menjadi unsur-unsur riba lah dalam perniagaan. Okey, yang kedua iaitu Wadi'ah dan Amanah, yang mana yang bermaksud amanah lah, amanah dalam segala aspek. Yang pertama, mesti menjaga barang gadaian dengan amanah. Jadi pemajak tu mesti jaga barang gadaian tu, dia jangan tak boleh buat sewenang-wenangnya, dia tak boleh buat seperti harta dia sendiri. Dia mesti mesti amanah lah dalam menjaga barang gadaian tersebut supaya tidak rosak ke dan sebagainya lah. Dia mesti jaga supaya mesti menjaga dengan baik sekali dan perlu teliti lah tentang barang gadaian orang lain tu. Okey. Yang kedua, pembiaya mesti bertanggungjawab ke atas kehilangan dan kerosakan barang. Yang mana kadang-kadang kita tak dapat tahu, ada juga yang tak didugakan, macam kadang-kadang ada rompakan, ada bencana kan, boleh menyebabkan kerosakan kedai itu sendiri dan barang-barang gadaian itu sendiri. Jadi pemajak tu mesti bertanggungjawab ke atas segala kerosakan. Kalau macam dia rosak, dia mesti baiki semula barang-barang gadaian tu seperti sedia kala. Kalau barang gadaian tu hilang ataupun dicuri, pemajak tu mesti gantikan balik barang gadaian tu dengan setara dengannya. Kadang-kadang diorang tak bagi barang setara. Kadang-kadang ada juga kedai-kedai yang bagi duit sahaja yang setimpal dengan harga pembelian ataupun ikutlah perbincangan di antara penggadai itu dengan pemajak itu. Tapi apa yang saya tahu, diorang kadang-kadang beri duit sahaja dan diorang beri duit tu kadang-kadang satu kali ganda lebih, sebab diorang nak bertanggungjawabkan ke atas kerosakan barang gadaian tersebut. Okey, konsep yang ketiga iaitu Al-Ujrah. Al-Ujrah ini adalah konsep upah yang macam saya kata tadi, dalam konsep Qadrul Hasan tadi tidak boleh mengenakan sebarang cas kan, tak boleh dikenakan sebarang
sebarang cas pun kepada pegadai tersebut. Tapi sebenarnya boleh dalam kadar yang tertentu sahaja, dalam sebab-sebab yang penting dan tertentu sahaja. Yang pertama, pembiaya dibenarkan menggunakan cas. Saya kata tadi lah, dibenarkan dalam kadar yang tertentu, tapi ada had-hadnya. Okay. Yang kedua, bertujuan untuk menjaga barang gadaian. Macam kita tahu, kos-kos sekarang ni nak menyimpan barang gadaian tu, lagi-lagi barang yang berharga ni bukan mudah. Ada kos kedai, ada kos membayar kerja, ada kos security lagi, keselamatan kan. Jadi diorang mesti menggunakan security yang paling tinggi ataupun yang paling maksimum supaya keselamatan tu sangat-sangat terjamin lah, supaya diorang tak dapat kerugian kemudian hari. Jadi bila semua benda tu adalah demi menjaga barang gadaian pegadai tu, jadi pegadai tu wajib memberi upah kepada pemajak tersebut supaya mereka menjalankan tugas, mereka dapat menjalankan amanah diorang tu dengan lancar dan baik. Ini juga menjaga hak pemajak tu sendirilah, supaya mereka tidak muflis. Mereka juga dapat sedikit keuntungan daripada kalau kita membuka perniagaan ni, mesti kita nak keuntungan kan. Jadi bila kita dapat keuntungan tu, itu memberi satu pendapatan lah kepada pemajak tu sendiri. Okay. Kita kesimpulannya, kalau dalam konsep Ar-Rahnu ini menjaga kepentingan kedua-dua belah pihak, menjaga kepentingan mereka, tak ada siapa yang akan tertindas dan kedua-dua akan mendapat manfaat mereka sendiri, dan tak ada siapa yang mementingkan diri sendiri, dan ia mengikut panduan berdasarkan syarak dan ahli sunnah wal jamaah. Ini sangat-sangat membantu dalam ekonomi, dalam sosial ekonomi mereka, tak kira lah individu, masyarakat sendiri ataupun negara. Kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu sumbangan Ar-Rahnu dalam ekonomi. Apakah yang kita dapat ataupun apakah yang kita dapat manfaat daripada Ar-Rahnu ini, dari segi individunya, dari segi masyarakatnya, ataupun dari segi negara sendiri dapat manfaat daripada konsep ataupun Ar-Rahnu ini. Okey, yang pertama, menjadi sumber modal, yang mana macam kita tahu, kalau seseorang ingin membuka perniagaan mereka sendiri, mereka mesti mempunyai modal. Tak kira lah diorang nak membuka diorang punya perniagaan kecil ke perniagaan besar ke, diorang mesti menggunakan modal lah. Yang modal ni mereka mesti ada, kira lah kecil atau besar kan. Jadi modal ni kadang-kadang mereka tak cukup modal, jadi mereka untuk menampung diorang punya modal tu, diorang boleh menggadaikan barang-barang berharga diorang untuk menampung kos-kos gadaian tersebut. Jadi bila mereka punya perniagaan tu dah berkembang pesat, diorang boleh ambil balik lah barang gadaian mereka tu, dan dalam masa yang sama mereka juga mempunyai perniagaan sendiri yang maju. Yang kedua, simpanan asas ataupun kita boleh katakan pelaburan, yang mana kalau kita macam kita tahu, harga emas semakin tahun ataupun dari perbezaan dulu, harga emas dengan harga emas sekarang memang sangat-sangat berbeza dan sangat-sangat jauh lebih mahal daripada dulu. Macam contoh, dulu kalau kita beli dalam 5,000, kita dah boleh dapat besar. Tapi kalau macam sekarang ni, 5,000 berapa je kita boleh dapat kan. Ikut pada saiz dan berat lah, gram tu, ikut pada gram tu. Macam kita dapat tengok pada pandemik sekarang ni, lagilah harga emas segram pun dalam 200 lebih, 270 macam tu. Jadi itu memang sangat-sangat berharga. Jadi selalunya simpanan asas ni dibuat oleh orang-orang luar bandar, yang mana mereka jauh daripada pekan ataupun diorang jauh daripada ATM. Jadi salah satu cara diorang memudahkan simpanan duit diorang tu, takkan diorang nak simpan duit tebal-tebal kan. Jadi diorang simpan diorang punya duit tu, diorang simpan sendiri, diorang nak kepuasan sendiri tu, diorang beli emas dan diorang simpan emas tu elok-elok lah. Diorang simpan emas diorang tu elok-elok. Jadi itulah duit mereka. Jadi bila mereka memerlukan keuangan ataupun mereka memerlukan keuangan ataupun diorang terdesak, diorang akan
menggadaikan emas tu, ikutlah pada apakah tujuan mereka. Tapi selalunya simpanan asas ni digunakan kepada mereka yang luar bandar lah, ataupun sekarang ni saya dapat lihat yang mana orang-orang bandar pun dah mula simpan. Diorang simpan dalam macam kad emas kecil-kecil tu, itu cara diorang simpan emas. Itu menjadi kumpulan mereka untuk simpanan masa hadapan. Yang ketiga, sebagai khidmat masyarakat, yang mana kita dapat lihat pembuka kedai pajak gadai ini selalunya yang terkenal lah adalah bank seperti Agrobank, Bank Rakyat kan, yang mana mereka membuka slot untuk gadaian Islam, yang diorang buka lah gadaian Islam. Pajak gadai kat Malaysia ni banyak, tapi pajak gadai Islam yang spesifik tu, bank saja tu bukanlah tak banyak, tapi lagi banyak konvensional daripada pajak gadai Islam. Jadi selalunya apa yang saya dapat pembacaan saya, diorang ni dah membuka satu yayasan ataupun biasiswa kepada sesiapa yang memerlukan. Jadi ia menjadi sebagai khidmat masyarakat kepada masyarakat lah. Sebabnya apa yang saya dapat baca juga, yang mana mereka apabila barang gadaian itu tidak dituntut ataupun barang gadaian itu tidak diambil ataupun orang penggadai itu lari, mereka gunakan barang gadaian itu untuk sebagai sumbangan mereka kepada orang-orang yang memerlukan, seperti orang gelandangan, anak-anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Dan mereka merupakan yayasan tu lah. Di samping mereka juga ada buka perniagaan perbankan kan. Yang keempat, iaitu sebagai sumber keperluan pendidikan. Macam kita tahu, untuk pelajar ataupun murid-murid yang nak bermula sesi persekolahan, mesti mereka ibu bapa ni mesti fikir-fikir nak cari duit kan. Satunya orang yang pada golongan sederhana, golongan yang orang bawahan, orang miskin lah. Mereka selalu terfikir, kadang-kadang mereka ada 4 orang anak, 4 orang anak nak masuk sekolah kan. Lagi-lagi kalau anak yang masuk pada peringkat IPT lagi lah memerlukan banyak duit kan. Jadi untuk menampung segala kos-kos pembelajaran pada awal tahun, pembelajaran awal semester, mereka ibu bapa ni boleh juga menggadaikan barang-barang emas mereka supaya mereka dapat memenuhi segala keperluan dan kepentingan anak-anak untuk mula bersekolah. Ini sangat membantu lah, sebab saya dapat lihat pun memang ada juga ibu bapa yang buat macam ni. So mereka terlalu terdesak ataupun kekangan duit masa tu sangat-sangat tak mengizinkan, tapi mereka memerlukan duit. Itulah sebagai simpanan asas yang terbaik lah untuk mereka. Yang seterusnya iaitu pembangunan agriculture industri kampung. Pembangunan agriculture dan industri kampung ni yang mana kita dapat tengok sebenarnya pada industri desa, yang mana mereka membuka perniagaan kolam ikan ataupun peternakan, diorang buka tanaman, menanam, bercucuk tanam, ataupun mereka yang membuka perniagaan kecil-kecilan lah, ataupun kedai runcit kan. Ini membantu juga mereka. Kalau macam contoh orang yang menternak tu kan, diorang punya haiwan ternakan tu tiba-tiba jatuh sakit ataupun diserang virus kan. Diorang ni bukanlah keuntungan tu, kalau macam tinggi keuntungan ikut pada diorang punya bisnes tu lah. Kadang-kadang selalunya mereka punya haiwan ternakan tu kalau sakit memang memakan kos yang boleh dikatakan agak tinggi. Sebab kalau seekor kena virus, kalau mereka lambat bertindakan, memang satu kandang tu berkena. Jadi mereka nak menampung kos rawatan tu, mereka juga boleh menggunakan konsep pajak gadai ni untuk diorang menampung segala kos kerugian ataupun kos kerosakan mereka lah. Ini sangat-sangat bantu, sebab kita dapat tahu kalau orang yang membuka tanaman kan, pucuk tanam, memang diorang punya hasil tu memang kadang-kadang tak menentu ataupun kadang-kadang tak menjadi. Jadi itu boleh bantu diorang untuk membuka membuat tanaman lain
ataupun mereka cuba menaik tarafkan orang punya tanaman itu sendirilah. Okey, yang terakhir iaitu peluang perniagaan baru. Macam kita dapat tahu yang mana pajak gadai ni selalunya dibuka oleh bank-bank, tapi sekarang dah banyak dah kedai pajak gadai Islam yang dibuka oleh pihak individu sendiri. Orang buka kedai sendiri dan mereka membuka perniagaan pajak gadai itu sendiri. Ini membuka peluang pekerjaan kepada pekerja pajak gadai, kepada security. Itu dari segi membuka peluang pekerjaan. Mereka juga dapat membantu masyarakat ataupun golongan-golongan yang berkemampuan untuk membuka perniagaan baru lain, membuka perniagaan kecil-kecilan mereka yang barulah. Ini akan menaikkan ekonomi sara diri mereka dan membuka peluang pekerjaan baru. Ini juga sangat membantu dalam ekonomi negara lah, supaya kurang kadar kemiskinan di Malaysia. Dan kita dapat lihat yang sekarang ni pajak gadai Islam memang sangat-sangat berkembang sangat baik di Malaysia, dan dah diketahui dan didedahkan kepada ramai masyarakat, terutamanya golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Jadi mereka dah mempunyai sedikit sebanyak pengetahuan dan ilmu sedikit tentang pajak gadai ini, sebab dia semakin berkembang dengan sangat baik disebabkan tiada unsur penindasan, tiada unsur riba dan sebagainya. Ini kerana menjaga kepentingan pemajak dan penggadai itu sendiri. Okey, sebagai kesimpulannya yang saya dapat simpulkan dalam sumbangan Ar-Rahman dalam ekonomi ini, yang mana Ar-Rahman ini memang sangat-sangat membantulah dalam menaik tarafkan ekonomi sara diri dalam individu ke, dalam golongan masyarakat ke, ataupun dalam golongan dalam negara sendiri, sebab dia memang mengurangkan kadar kemiskinan jika mereka nak berusaha untuk mencari jalan yang baru. Sebab ini Ar-Rahman ini adalah salah satu alternatif untuk menaik taraf ataupun sebagai orang kata apa tu, pinjaman lah mereka, tapi mereka pinjaman yang berjamin, sebab ia adalah harta yang sangat-sangat bernilai. Sebab kalau diorang buka perniagaan Ar-Rahman ini pun diorang takkan rugi, sebab harga emas memang tak akan turun. Jadi ini memang sangat-sangat membantulah mereka untuk perniagaan baru, dan mereka nak menceburi bidang Ar-Rahman ini pun tidak takut-takut. Okey, sekian pembentangan Ar-Rahman daripada kami. Harap kalian dapat manfaat daripada apa yang kita orang bincangkan dan apa yang kita orang terangkan hari ini. Sekian, terima kasih.